Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT diberikan peluang untuk bersama dengan semua follower pada minggu ke-8 Klinik Guaman Syar'i bersama dengan saya Fahmi Ramli. Terima kasih kepada semua yang join, yang menantikan, okay. Yang mungkin ada ternanti-nanti ataupun ikutlah macam mana sekalipun. Saya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua yang baru follow. Ya, selamat datang, selamat berkenalan. Nama saya Fahmi. Selamat berkenalan kepada mereka yang baru. Bagi mereka yang dah lama, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sampai ke hari ini anda masih lagi follow saya. Terima kasih. Alright, kadang-kadang saya pun agak terkejut dengan sambutan daripada semua. Alhamdulillah. Tak lain tak bukan, kita buat benda ni semua tujuannya adalah untuk saya buat ni tujuan dia tak lain adalah untuk membantu anda berkongsi maklumat dengan anda, kan, untuk bagi anda dapat penjelasan. Sekarang ni kan zaman yang kita boleh dapat maklumat untuk kita share, daripada kita duk share video menari dekat dalam dekat dalam media sosial. So baik saya buat live cerita pasal apa yang saya boleh bantu kepakaran saya, kan. Tapi tak adalah kata kita terlalu pakar. At least insya-Allah kita boleh bantu untuk berkongsi dengan anda, khususnya berkaitan dengan hal ehwal kekeluargaan Islam, hal ehwal pentadbiran harta orang Islam, dan apa-apa saja hal yang berkaitan dengan undang-undang Islam, okay, di Malaysia. Kalau tanya kat saya negeri lain, negara lain, tak boleh lah, okay, sebab yang tu di luar. Walaupun yang ni yang terkejut sikit, sebab ada di kalangan follower saya yang bukan warga negara Malaysia. Yang ni yang agak bersyukur. Saya bersyukur sebab ada juga orang luar follow, tetapi saya tak boleh nak berkongsi lebih. Kalau contoh orang tu Indonesia, tanya kat saya undang-undang macam mana di negara mereka, matilah saya nak terang, kan. Tambah-tambah pula saya bukannya ada, kita tak praktis dekat sana, okay. Singapura ke, Brunei ke, Thailand ke. Tapi kalau cerita kat saya pernikahan tu di luar negara, balik ke Malaysia, kita tahulah apa yang perlu dibuat. Okay, so terima kasih kepada semua yang masuk live ni. Boleh tak kalau saya nak minta feedback dulu? Lama dah saya tak tanya hampa semua ni datang daripada mana. Okay, cuba tulis. Contoh Bukit Mertajam hadir. Sungai Petani hadir. Tulis hadir je lah. Okay, kita nak tengok, nak test tengok hampa main semua daripada mana ni. Ke Johor belaka ni. Kan, mentang-mentang lah nak PRN, kan. So kita tulis lah, mana tahu kod-kod lah. Saya Dun Layang-Layang. Contoh dia, Dun Layang-Layang ke. Hadir tu, okay. Melaka. Melaka, boleh bagilah spesifik sikit kat mana, Alok Gajah ke, Air Keruh ke, KL pun KL macam lah kecil. Bagilah area sikit. KL tu belah mana? UK Perdana ke? Malam ni saya ada, kalau hari tu saya live makan tomato. Hari ni buah delima. Sponsorship by buah delima. Sungai Petani hadir, Langkawi hadir, Terengganu, lagi lah satu negeri tu dia cover. Kuala Terengganu, bawa poting sikit. Kuala Terengganu ada ke? Kuala Terengganu. Waalaikumsalam semua. Hai. Kuala Ketil, lagilah orang sebelah je. Saya Sungai Petani. Kuala Ketil ni kira sebelah lah. Kuala Ketil hadir. Waalaikumsalam. Sungai Udang Melaka hadir. Okey, Perlis. Perlis ni dia ada 3 parlimen je. Kalau sebut parlimen Padang Besar pun saya okey. Perlis bukannya susah, kita lah. Okey, salam. Sungai Petani Kedah hadir. Okey, good. Thank you. Kelantan, Kuantan, Penang, Batu Feringgi. Wah, Penang, Batu Feringgi. Berapa bulan? 3 minggu lepas.
Saya pergi tidur dekat Shangri-La. Lama, seronok. Saya suka Batu Ferringhi. Saya pun orang Penang enggak kan? Peneran kan? Johor, Bandar Seri Permaisuri, Ceras KL. Kan detail macam tu. Alok start mai, alok start. Hari ni pagi tadi saya kat Kubang Pasu, lepas tu saya pergi ke Alok Start. And then lepas Alok Start saya pergi ke Nibong Tebal pula tadi. Jauh kan, sakit pinggang ni. Jertih, Terengganu, Kemaman. Semua orang jauh-jauh. KL, kalau di KL, how to get your help? Alright. Kalau untuk nasihat, insya-Allah saya boleh nasihat. Okay, tetapi kalau maksudnya consultation lah. Tapi kalau untuk membawakan kes bagi orang-orang di Kuala Lumpur, saya ada bersama dengan counsel. So counsel saya yang akan bawa kes bagi Kuala Lumpur, dengan Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okay. Alright. So kalau boleh lah kan, saya nak minta anda semua, thank you, hampa bagus spotting. Saya suka hampa spotting, hampa tulis dekat mana hampa duduk tu. Terima kasih. Alright. Merata ni macam-macam. Kuala Ketil, ada juga Kuala Ketil tu. Kepung, Seri Kembangan, Sabah. Orang jauh ni, Sabak Bernam, Sarawak. Kami orang Sarawak tau. Batu Pahat Johor, Teluk Intan Perak pernah mai ke? Teluk Intan dah lama dah tak pergi. Okay, tapi saya Mahkamah Syariah Teluk Intan tak pernah sampai lagi, tak ada kes lagi. Saya paling jauh pun Mahkamah Syariah Manjung. Manjung je. Sekarang ni pun masih ada lagi kes, tak habis lagi kes kat Manjung tu. Bos, saya dari Pala Batas Pulau Pinang, Rizal Marikan. Ahli Parlimen kan? Ahli Parlimen Rizal Marikan kan? Sebelah lah kita, Sungai Petani, Pala Batas. Allah belah, kentut mendengar. Okay, so alright, boleh tak kalau saya nak minta anda semua sharekan di grup-grup anda. Okay, so ni permintaan kecil je. Alright, anda kongsikan dekat grup-grup anda, grup Facebook yang hampa join. Tak kisahlah grup apa pun. Alright, mungkin ada grup yang hampa tubuh sendiri, grup komuniti kejiranan ke, jiran-jiran Sungai Petani. Contohlah kan. Okay, kongsikan. Ataupun hampa buat sendiri grup hampa kalau ada, saya tak tahu. At least kita bukan apa, bila kita bantu dalam grup kita, komuniti kita, at least kita tahu kita dah membantu untuk cuba bagi maklumat juga kepada mereka yang memerlukan. Okay, saya percaya mungkin ada yang saya tak mampu untuk nak cover everything. Alright. Okay, so dah lah kot hamba cerita daripada mana semua ni. Saya terima kasih lah, satu Malaysia lah semua tu. Seronok lah saya tengok ada daripada Sabah, jauh-jauh belakang. Okay, malam ni siapa yang baru masuk, alright, yang ni adalah klinik guaman. Okay, klinik guaman syar'i. Terima kasih dapat star pula. Thank you, 50 star Cik Rozi Muhammad. Ni bagus. Kalau hampa suka saya punya share, saya punya live, saya punya aktiviti yang saya buat ni, hampa bagi star je. Okay, selain daripada share, kalau tekan like pun okey. Lagi bagus kalau bagi star. Saya suka sangat honey star. Okay, so ni adalah klinik guaman syar'i. Yang mana klinik guaman ni adalah untuk saya menjawab soalan. Saya tak ada isu yang saya nak buka, nak cerita apa semua tu. Saya terus bagi kepada soalan. So kalau anda ada soalan berkaitan dengan apa-apa isu berkaitan undang-undang keluarga ke, pentadbiran harta ke, anda boleh tanya. Okay, sebab ni saya buat saya buat untuk klinik guaman ni sebab sebelum ni bila saya buat live, ramai pakat duk tanya. Okay, so sekarang ni saya buka klinik guaman ni memang untuk soalan saja. Okay, selama 1 jam. So kalau siapa yang nak tanya tu, ambil peluang tanya sekarang. Alright, sebab ada yang PM memang bukan saya sempat untuk reply PM. Okay, saya spendkan masa saya ni pukul 9 malam sampai pukul 10 malam 1 jam untuk jawab soalan. Okay, so tanya soalan sekarang. Tuan Fahmi, saya nak tanya Cik Puan Ida Azwar. Suami sekarang di penjara atas kesalahan pukul saya. Dia jatuh penjara 5 tahun 1 sebatan. Okey. Kini dia dah ada dalam penjara dari tarikh tangkap sampai sekarang. Dan saya masih belum proceed file cerai. Alamak. Gelap.
tu. Yang buka charger, yang cabut charger apa? No. Bunyi. Saat ni gelap pula dah. Yang pun tak nampak Oppo aku. Baru nampak. Sorry. Buat lawak pula dah Tuan Fahmi ni kan. Okey. Dari tarikh tanggap sekarang, dan saya masih belum proceed file cerai sebab ada masalah kewangan. Kalau nak proceed terus fast track tanpa persetujuan dia, boleh ke? Oh, no. Fast track, okey, maksudnya cara cepat. Cara cepat tu kalau di Selangor ke di mana-mana negeri pun, biasanya fast track ni membawa maksud suami isteri, okey, datang ke mahkamah dengan dua-dua bersetuju untuk cerai, dan dalam masa yang sama hakim pun ada. Sebab itulah yang dinamakan fast track, okey, iaitu suami isteri datang, dua-dua setuju nak cerai, dan kemudian hakim pun ada. Tapi dalam masa yang sama, setuju pun, still kita kena buat juga proses saman tu. Kita kena buat, sediakan saman permohonan untuk perceraian. Dia bukan datang, kami setuju dua-dua orang nak cerai. Hari ni juga, sekarang juga datang, marah-marah kat kaunter. Saya pun dah tak sabar nak lepas. Oh tidak, kena buat juga daftar cerai tu. And then kena make sure juga, nak kena make sure isteri dalam keadaan yang suci. Biasanya kalau isteri period, maksudnya hari datang tu, kalau kata dua-dua setuju pun, tapi isteri period pun, biasanya mahkamah tak akan benarkan. Sebab kalau benarkan, dia akan menjadi lafaz talak bid'ai. So talak bid'ai ni adalah talak yang tidak patuh dengan sunnah. Maka biasanya mahkamah akan bagi satu tarikh yang lain. So kalau untuk orang yang mana suami dia dekat dalam penjara, dia tidak ada fast track, Melainkan kita filekan permohonan perceraian, dan suami ni daripada penjara, dia datang ke mahkamah syariah ikut tarikh yang ditetapkan, dan kemudian dia setuju untuk ceraikan. Matlamat untuk fast track, mesti dua-dua bersetuju. Maksudnya isteri setuju cerai, suami pun setuju cerai. Okey, tapi kalau suami tak setuju contohnya, tak boleh juga nak jadi cepat. Alright. So kalau katalah suami tak setuju, bila dah duduk dalam penjara dalam tempoh yang lama, isteri berhak untuk mohon fasah ataupun mohon cerai taklik atas sebab contohnya ditinggalkan, ditinggalkan lebih daripada 3 bulan, 4 bulan berturut-turut, kemudian tanpa nafkah lebih daripada 4 bulan berturut-turut. So yang tu memang akan melalui proses perbicaraan. So fast track hanya untuk seseorang yang mempunyai kelayakan. Kelayakan dari sudut persetujuan dan kelayakan dari sudut kehadiran. Masa ketika itu pun mungkin hakim benarkan. Dia kena tengok juga. Ada tempat yang benarkan fast track, ada tempat dia kata tak boleh. Kan? Ada juga. Biasanya kalau kata kat Kedah ni, kita jarang lagi lah saya dengar ada terus hari tu juga. Terus pasal tu, sebab biasanya buat saman, filing, dapat tarikh, hadir pada tarikh yang mahkamah bagi. Okey? Kausar Abdul Hamid, nanti mai makan bihun sup urat keting bos, sempoi punya. Saya suka. Surat keting ni dah mau tak makan, tapi kena belanja lah. Saya tak tahu dekat mana ni. Belanja, maulah saya boleh promote. Buat live dekat kedai empor kan. Saya sekarang berada di Sup Urat Keting. Di salah satu kedai follower saya gitu. Kan? Belanjalah, sponsor aku main, boleh lah aku main. Rubiah Abdul Rahman, soalan minggu ke-7 klinik TFR ada kata, okey, tanpa bercerai pun isteri boleh mohon perintah mahkamah agar suami bayar nafkah untuk 4 anak-anak. Tanpa bercerai pun isteri boleh mohon perintah mahkamah. Okey, betul. Boleh jelaskan tak sebab suami dah isytihar tak nak bekerja hingga dapat duit pencen ke BSP? Okey. Tak kisahlah kalau kata memang betul, kalau belum bercerai pun memang kita boleh tuntut nafkah anak. Sebab nafkah anak syarat dia bukan kena bercerai. Kita bukan nak tuntut nafkah untuk kita. Kalau ibu tuntut nafkah anak-anak, dia tuntut on behalf pada anak-anak.
Okay, so tak perlu tunggu bercerai sebab kita hanya mewakili anak saja untuk tuntut mahkamah supaya memerintahkan si bapa ni membayar nafkah. Okay, soal dia kerja ke, dia tak kerja ke, yang tu dia sendiri kena nyatakan kepada mahkamah. Mahkamah tetap kena keluarkan perintah sebab wajib untuk seorang bapa yang dikategori sebagai bapa kandung menafkahi, menafkahi anak-anaknya. Kalau dia kata dia tak mampu pun, saya percaya mahkamah tetap kena keluarkan perintah juga. Tak bolehlah kata sebab dia tak kerja maka nafkah anak-anak tak ada. Tak boleh macam tu. Alright, kalau buat macam tu, nanti semua laki, semua bapa-bapa yang ada kat dalam Malaysia ni, contoh Malaysia lah kan. Dalam Malaysia ni, dia akan bagi satu, tak boleh nafkah lah sebab saya tak kerja. Senang, mudah lah macam tu. Ramai orang dia akan kahwin buat anak saja. And then dia end up, dia kata, saya tak boleh bagi nafkah sebab saya tak kerja. Atas sebab keputusan macam tu. Kan dah ada, kalau mahkamahnya keputusan ni, dia akan menjadi panduan tau. Dia akan menjadi panduan kepada orang-orang lain juga. Kalau ada mahkamah kata tak berhak untuk anak-anak terima nafkah sebab bapa tak bekerja, end up semua orang dia akan guna alasan itu. Tak bekerja, jadi tak ada nafkah. Jadi kata, saya buat anak boleh lah tapi saya tak kerja. Jadi anak-anak ni mak lah yang tanggung sebab saya tak bekerja. Sebab apa? Sebab ada keputusan mahkamah macam tu. Tak boleh. Soal dia bukan sebab kerja. Ada orang dia tak bekerja pun tapi mungkin duit bekerja untuk dia. So macam contoh kan, orang yang melabur, ada pelaburan ke, ada duit simpanan ke, KWSP sebagainya. So duit itulah dia guna untuk nafkah. Nafkah dia bukan atas sebab pekerjaan, tetapi atas sebab pendapatan. Pendapatan dia mungkin boleh datang dalam pekerjaan, mungkin boleh datang dalam investment ke, mungkin dalam bentuk simpanan ke, tak kisah. Yang penting bagi anda yang nak menuntut nafkah, anda tahu tujuan kita pergi ke mahkamah syariah nak tuntut nafkah anak-anak, kita tuntut on behalf. Soal suami ataupun bapa tu kerja ke tak kerja, yang tu masalah dia. Kita kena buktikan. Cuma efek dia, kalau kata tak bekerja ni, kita tak bolehlah nak minta lebih. Kita tak boleh macam nak minta benda yang di luar daripada daruriat. Contoh kita kata nasi makanan keperluan. Apa makanan yang bukan keperluan dan dia berbentuk kepada kehendak. Contoh dia Pizza Hut. So nak minta nafkah tiap-tiap hari makan pizza. Pizza ni kita tahu mungkin dia mahal. So pizza ke McDonald ke. So yang ni makanan yang berbentuk kehendak. So dia tak boleh dikira sebagai nafkah. So macam mana pun nafkah anak-anak tetap kena tanggung juga. Walaupun seorang bapa isytihar dia tak bekerja ke, dapat KWSP ke, whatever reason. Alright? Kalau saya datang pada saya lelaki pun kata, tuan macam mana saya nak bagi nafkah anak-anak sebab saya tak bekerja. Soal tu saya tak mau dengar. Kalau seorang Islam, seorang bapa yang beriman, dia kena beriman dengan ayat, dengan Islam, beriman dengan hukum syarak. So nafkah by hook or by crook, hang kena tanggung juga. Kalau seorang bapa ni mungkin dia hilang keupayaan langsung lah, mungkin sebab dia mengalami kecacatan ke apa-apalah kan, yang menyebabkan dia tak boleh mencari pendapatan. So dia mungkin boleh dibantu, boleh dibantu oleh orang yang kedua, iaitu bapa kepada bapa ataupun adik-beradik dan sebagainya. Alright, tapi tanggungjawab tetap tanggungjawab. That's why siapa ada anak, walaupun dia tak bekerja sekalipun, tapi kalau ada anak ni sampai dah masih lagi bersekolah ke, dia kena tanggung juga. Dia mesti kena tanggung sampai anak ni dah mampu untuk menanggung ataupun mencari pendapatan bagi diri dia sendiri. Alright. Raziah Muhammad Dahlan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Boleh bagi pendapat bagaimana cara untuk bagi tahu kepada bekas suami yang kita dah buat tuntutan sebelum sebutan kes ke mahkamah? Tujuannya supaya bekas suami bagi kerjasama. Nak bagi, untuk bagi tahu kita saya faham, saya faham soalan ni. Ada kemungkinan yang suami ni jenis seseorang yang mungkin, saya tak tahu, mungkin panas baran ke, mungkin orang yang suka lari, dapat tak buat tuntutan, pergi mahkamah, aku tak mau pergi, jadi apa pun jadilah. kan ramai yang macam tu. So
Kalau saya akan kata berterus terang dengan cara hikmah lah, okey, dengan cara baik. Tapi kalau kita memang dah tahu yang dia memang perongoi memang tak mau bagi kerjasama dan sebagainya, lantik peguam. Biar peguam dia beritahu lah. Alright? Sebab ada setengah orang yang memang bahaya kepada diri dia. Dia tahu kata suami dia ni memang tak mau bagi. Jangan duk pergi mahkamah buat tuntutan apa-apa. Buat ni siap. Isteri ni takut ni. Takut sungguh. So, dia pun dia pergi buat. Tapi dia takut nak pergi bagi. So, mau tak mau, kita kena bagi orang tengah. Orang tengah yang tolong pergi bagi. Kalau lantik peguam lah yang akan hantar saman, yang akan bagi tahu kes apa. Alright? Memang sukar. Kalau kata seseorang yang sukar untuk nak bertoleransi ni, kalau saya toleransi yang terbaik atau perbincangan yang terbaik berlaku di mahkamah. Saya tak akan berbincang sama sekali dengan pihak lawan dekat kedai makan ke, kat kedai mana-mana tempat ke, susah. Okay, biasanya akan end up dengan pergaduhan je. So, baik kita jumpa kat mahkamah, kita bincang kat mahkamah. Sebab ruang mahkamah, kita ada ruang untuk perbincangan yang lebih tenang, yang lebih aman. Tambah-tambah pula kalau dua-dua ada peguam. So, maksudnya plaintiff lantik peguam, defendant pun lantik peguam, biar peguam berbincang lagi bagus. Kan? Oi, panjangnya. Putri hilang. Mana ni? Aduh, dia lari pula dah. Ada. Alamak. Hilang. Aduh. Terima kasih Cik Nurjannah. Mana pergi soalan tadi tu? Saya ada 3 kes tuntutan nafkah tertunggak, nafkah anak-anak dan nafkah isteri. Nak tanya tuan, defendant tak nak bayar tunggakan nafkah kami, tapi dia mampu bayar khidmat guaman untuk 3 kes tersebut. Persoalannya, wajar ke dia masih nak fight kes walaupun perintah telah dikeluarkan sebelum itu? Okey, kalau wajar ke dia masih nak fight kes? Kalau peringkat kes tu dah peringkat saman pengutang penghakiman, saya percaya dia tak adalah boleh defend. Dia tak boleh macam defend yang dia tidak berkemampuan ke sebagainya. Biasanya mahkamah akan bagi notis lah. Dan untuk soal membela diri, saya percaya setiap orang yang ada kes di mahkamah, dia ada hak untuk membela diri, cuma ikut tahap. Ikut tahap dia punya pembelaan. Macam contoh kalau kes tu peringkat awal, peringkat yang pertama, peringkat permulaan, tuntutan nafkah baru nak mula. So mungkin defend tu lebih kepada untuk cerita tentang kemampuan. Alright, berapa kemampuan dan sebagainya. Tapi bila dah mahkamah perintahkan, satu nafkah tu dah ada. Dah ada perintah nafkah anak-anak, perintah nafkah iddah sebagainya. And then tak bayar juga, dia akan pergi kepada satu peringkat yang pembelaan tu masih boleh, cuma dia tak boleh sampai tahap yang dia nak bela macam yang peringkat pertama. Okay? Kita panggil peringkat saman pengutang penghakiman lah biasanya. Saman pengutang penghakiman, dia memang akan kena bayar segera. Dan kalau tidak bayar, kalau dia kata dia dah bayar tapi dia tak boleh nak buktikan, so dia kena buktikan benda tu. Alright? Kalau tidak, dia mungkin akan end up dengan sitaan ke, dengan penjara ke sebagainya lah. Alright? So kalau tanya wajar ke tidak untuk nak fight, saya percaya dia bukan fight perkataannya, tapi wajar kalau setiap kes memang akan ada ruang untuk bela diri. Okay? Cuma level pembelaan tu saja pada saya lah. Zahid Abbas, tuan, kalau talak bain syura, bain sughra, okay, bukan bain syura, bain sughra, S-U-G-H-R-A, sughra. Okay. Adakah isteri berhak mendapat iddah dan mut'ah? Tak dapat iddah, okay, sebab iddah hanya untuk nafkah iddah untuk talak raj'i sahaja, dan untuk mut'ah yang ni ada khilaf. Alright, yang ni ada khilaf, especially berkaitan dengan tebus talak. Tebus talak, kalau seseorang isteri bercerai dengan tebus talak, kebanyakannya berpandangan tidak layak untuk isteri tu mendapat mut'ah. Okay, sagu hati. Kalau
perceraian tu secara bain sughra melalui fasah. Okay, biasanya kalau fasah ada yang hakim kebanyakannya membenarkan untuk tuntutan mut'ah tersebut. Alright? Dan ada juga yang berpandangan tak layak untuk tuntut mut'ah. So saya boleh kata benda ni khilaf. Tetapi yang paling saya jelas, nafkah iddah tak boleh dapat. Nafkah iddah hanya untuk seseorang yang bercerai dengan talak bain, talak rajai sahaja. Talak satu ataupun talak dua. Wan Noraliwani, saya tanya Tuan Fahmi, suami saya ada rumah dengan bekas isteri dia. Suami saya ada rumah dengan, tapi sekarang masih lagi bayar atas rumah yang bekas isteri duduk sekarang. Sebab saya tak faham. Jadi kalau tanya kat saya pun tak faham apa yang kita nak. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan lah, kalau seseorang ni dah berlaku perceraian, alright? Once dah berlaku perceraian, tolong selesaikan segera. Cepat-cepat selesaikan isu harta sepencarian. Rumah yang mana dibeli dan tempoh perkahwinan tu, biasanya memang dia dah dikategori sebagai harta sepencarian. So once berlaku perceraian, kena clearkan yang tu cepat. Kalau tidak, dia akan lebih menyebabkan anda tak tenang. Sebab contoh, dah bercerai tapi bekas isteri duduk kat situ lagi, anda kena bayar setiap bulan, ada bayar lagi. So daripada jadi benda tu jadi meleret, jadi panjang sebagainya, tiba-tiba contoh lah kan, bekas isteri ni menikah dengan laki lain, laki baru. So duduk dekat rumah tu pula, kita duk bayar ni macam mana pula kan. So daripada anda serabut, saya nasihatkan, once saja berlaku perceraian, segera failkan harta pencarian. Harta pencarian antara benda yang perlu disegerakan. Kalau tidak, nanti ni dia akan melibatkan dengan isu pusaka. Kalau kata berlaku kematian, alright, sebab harta pencarian tu nak kena selesai, dia akan lebih teruk. Okey? Cik Kuntum, kalau suami nak ceraikan kita, orang perempuan tak mau boleh ke? Dalam undang-undang Seksyen 47, dia kata kalau sekiranya satu pihak tak bersetuju, dia akan tolak, dia akan pergi kepada jawatan kuasa pendamai, right? Tapi kan, apa yang saya boleh katakan, kalau suami memang sungguh-sungguh nak bercerai, dia failkan perceraian, kebanyakannya mahkamah akan membenarkan untuk hakim melafazkan lafaz cerai. Sebab kuasa talak ada pada suami. Mahkamah hanya tempat untuk mendengar dan mengesahkan lafaz tersebut sahaja. Alright? Jadi, kalau ada pun setengah hakim, dia akan nasihatkan untuk pergi jawatan kuasa pendamai, cuba untuk berbincang, cari titik penyelesaian dulu. Okay? Tapi kalau tak berjaya juga, biasanya mahkamah akan benarkan juga untuk suami lafazkan lafaz cerai. Okay? Sebab yang tu kuasa suami, kuasa talak kan. Lala Zila Adnan, Assalamualaikum tuan, nak tanya. Waalaikumsalam. Sah atau tidak perkahwinan masa perempuan masih dalam berpantang? Sebelum kahwin mengandung dan keguguran, lepas tu masa tempoh pantang tu terus berkahwin macam tu. Okey. Untuk nak tahu satu perkahwinan tu sah ataupun tidak, right, dia perlu melihat kepada rukun nikah. Yes, dia kena perlu melihat rukun nikah dan syarat sah nikah. Okey, so apa rukun nikah? Iaitu mesti kena ada suami, kena ada isteri, kena ada saksi, kena ada wali, kena ada akad. Okey, so cukup 5 ni, insya-Allah rukun cukup rukun nikah. Dan kita kena tengok pula kepada syarat sah nikah. Contohnya yang selalu berlaku isu syarat sah ni berkaitan dengan wali. Biasanya kalau kata orang nikah ni pakai wali, wali siapa yang menjadi wali kepada perempuan tu? Okey, so kalau kata bapa yang nikahkan, jadi kita mungkin tak ada isu kat situ. Ataupun datuk nikahkan, so mungkin tak ada isu. Okey, tapi kalau dia kata saya menikah guna wali hakim, tapi mahkamah pun tak lantik pun jadi wali hakim tu. Jadi kat situ kat mana kesahan wali tersebut, jadi syarat sah nikah mungkin terbatal. Okey, so nak tahu nikah tu sah ataupun tidak, check
Cukup tak 5 rukun nikah? Ada suami tak? Ada isteri tak? Ada saksi tak? Ada wali tak? Ada akad tak? Okay, kalau cukup, alright, kita tengok kepada syarat sah nikah. Kalau syarat sah nikah semua komplit, maka boleh sah. Tetapi dalam kes ni, saya percaya nak isu berkaitan dengan yang nak ditimbulkan adalah menikah sewaktu dalam pantang, okay? Dalam keadaan sebelum kahwin mengandung, kemudian lepas tu masa tempoh pantang. So dalam tempoh pantang tu kahwin, saya rasa tak ada masalah. Biasanya yang menjadi isu adalah boleh ataupun tidak berkahwin semasa dalam keadaan seseorang wanita tu sedang mengandung. Okay? Ada pandangan yang kata tak sah, okay? Tapi ada juga pandangan yang kata sah. So yang mana yang betul? Yang ni saya tak boleh nak bagi tahu betul-betul sebab dua-dua ada pandangan dia. Dua-dua ada dalil dia. Tapi saya lebih berat kepada pernikahan sebaiknya bukan sewaktu mengandung. Sebab dia akan mengacau kepada isu nasab. Okay? Terutamanya kalau perempuan ni dalam keadaan yang tengah mengandung, and then berlaku persetubuhan dan sebagainya. So yang tu ada pandangan kata haram. Jadi kalau kata boleh nikah tapi ada jaminan kata takkan bersetubuh, mungkinlah kan. Tapi biasanya mahkamah ataupun pejabat agama pun takkan benarkan pernikahan berlaku bagi wanita yang sedang mengandung. Biar sehingga dah habis bersalin, baru dibenarkan untuk berkahwin. Okay. Rabiatul Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul daripada Pahang. Saya nak tanya, kalau kes mahkamah masih berjalan untuk kes pengesahan lafaz cerai taklik, laki tu tak boleh berkahwin lagi ke? Apakah status laki tersebut? Adakah masih suami orang ataupun mereka sudah sah bercerai? Dan kenapa kes tersebut ditangguh berulang kali? Harap tuan dapat bagi pencerahan. Okey. Soalan yang pertama, laki tu boleh berkahwin lagi ke? Tak boleh. Alright. Sehingga disahkan bercerai. Dia macam ni, dia boleh kalau nak kahwin, okay? Tetapi kalau seseorang lelaki yang tidak lagi disahkan dia dah bercerai, okay? Dia kena memohon poligami, baru dia boleh berkahwin, alright? Kalaupun lah kan tak bercerai pun, kalaupun dah bercerai, dia kena tunggu sehingga isteri yang diceraikan tu menghabis iddah. Kalau isteri tu habis iddah, okay, dia bernikah, selesai, okay? Dia menikah dengan orang lain, selesai. Tapi kalau isteri belum habis iddah, si suami ni nak kahwin dengan orang lain, still dia kena buat permohonan poligami. Sebab dia masih boleh dianggap sebagai ada isteri lagi. Okay, so kalau nak kahwin lagi, boleh ke? Boleh, tapi kena buat permohonan poligami. Apakah status lelaki tersebut? Kalau disahkan dia telah bercerai, okay, disahkan bercerai dan dah habis tempoh iddah sebagainya, so status dia adalah bekas suami orang. Bekas suami orang lah, maksudnya duda lah kan. Okay. Kalau kata belum disahkan lagi, so dia title dia masih lagi suami orang. Adakah masih suami orang ataupun mereka saudara? So jawapannya. Dan kenapa kes tersebut ditangguh berulang kali? Tanya mahkamah. Jangan tanya kat saya. Tanya mahkamah lah kenapa tangguh. Kalau kata ada tangguhan kan, saya percaya mesti ada alasan dia sebab apa. Jangan tanya saya bukan mahkamah. Saya pun tak tahu kes apa, kenapa tangguh. Mungkin sebab PKP, mungkin sebab hakim kena kuarantin. Macam kat Kedah kan, ada yang pegawai mahkamah banyak kena kuarantin. Masam. Buah ada 5, apa makan buah ada 5. Alif Wada. Tuan nak tanya, kalau suami isap dadah main judi online, mohon cerai cara baik tapi tak hadir dekat mahkamah, macam mana tuan? Jawapannya tergantunglah kita. Alright? So, kalau anda filekan perceraian cara baik, okay, dengar baik-baik. Kalau filekan cerai tu, nama dia cerai cara baik. Alright? Kalau pergi kat kaunter mahkamah, dia kata cerai cara baik. Perceraian tu kita sebut sebagai perceraian Section 47 Enactment Keluarga Islam. Okay. Kalau siapa yang dah buat saman, tengok dekat number kes dia tu. Dia tulis kat atas tu 055. Okay. 055 tu maksudnya permohonan cerai cara baik. Permohonan cerai Section 47. Permohonan persetujuan bersama. Okay. So, dia mesti kena ada persetujuan. Okay. Kalau dia tak bersetuju, tapi dia hadir,
Kalau orang yang duduk dekat Selangor dengan Kuala Lumpur, so mungkin dia akan pergi sampai kepada proses hakam. Okay, sampai kepada proses hakam. Dan ada keadaan yang hakam akan lafazkan cerai, ataupun ada juga yang hakam tolak. Okay, so tapi the point yang paling penting adalah nak mohon cerai cara baik, suami mesti kena hadir dan suami mesti setuju. Kalau dia tak hadir, habis. Kalau dia hadir tapi tak setuju, tergantung. Okay, dia akan jadi drag. Okay, yang terbaiknya adalah dia setuju untuk cerai dan dia datang. Kalau dia datang ke mahkamah setuju cerai, insya-Allah boleh selesai. Tak perlu pun nak cerita hisap dadah ke, main judi online ke, tak perlu pun. Okay, tapi kalau dia tak bersetuju, kita boleh cari alternatif lain, iaitu boleh filekan fasah. Dalam fasah, nak tuntut fasah, ceritalah alasan fasah sebab apa? Sebab hisap dadah. Alasan kedua sebab judi. So dua-dua ni adalah isu dalam fasah disebut berkelakuan keji mengikut hukum syarak. So cuma yang selalu saya cakap, hisap dadah dengan main judi, dua-dua ni adalah jenayah. Okey, hisap dadah dia jenayah dalam akta dadah lah. Okey, bahkan dalam kanun dia lah dalam akta dadah kan. So dia bukan kanun kesalahan. So kalau main judi, dia dimasuk dalam kesalahan jenayah syariah. So bila sebut jenayah ni perempuan, dia sebaik-baiknya adalah mesti ditahan, ditangkap oleh pihak polis ke, pihak penguatkuasa agama ke, ditangkap, ditahan, disiasat, dipertuduhkan di mahkamah dan dibuktikan bersalah. Kalaulah tidak ada benda ni, maka sukar untuk buktikan yang berlaku berkelakuan keji tersebut. Sebab dalam undang-undang, dalam hukum syarak, dua-dua berpegang kepada prinsip ni. Seseorang itu tidak dibuktikan, tidaklah dikira bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Okey? Al-aslu bara'atul zimmah. Bukan. Aslu zimmah, siapa yang ni dia kena tanggung. Itulah prinsip dia bukan aslu bara'atul zimmah. Al-aslu apa? Al-aslu baqa'a makana ala makana. Betul ke? Kan? Saya tak maulah guna petik tu. Lagi aku silap lagi kan. Dah tak payah. Tapi bahasa Melayu dia lebih mudah sikit. Seseorang itu tidak dikira bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Okay? Semua orang pakai benda tu. Alright. So, jadi kalau katalah kes jenayah, kalau orang yang kita tuduh ni melakukan hisap dadah, main judi, dia tak mengaku benda tu sebab tak kena tahan sebagainya, sukar. Okay? Sukar untuk kita nak bawa isu tersebut dalam tuntutan fasah kita. Aslina Azrin Aksan, soalan, ada ke cara untuk fight for nafkah isteri, tempat tinggalnya dari suami yang tidak ada dalam poligami, tapi suami akan defend dengan sebab dia tidak mampu kerana gaji? Kita boleh tuntut berapa kita nak tuntut. Alright. Kalau memang poligami tersebut berlaku, kita boleh filekan tuntut nafkah isteri di mahkamah syariah. Okay, tuntut. Kita boleh buka satu kes tuntutan nafkah diri, nafkah seorang isteri. Soal mampu ke tak mampu kita kena buktikan, dan pastinya sama macam kes yang saya cakap awal-awal tadi, mahkamah tak boleh tolak. Okay? Mahkamah tak boleh kata tiada nafkah kepada isteri sebab suami tak mampu. Tak boleh. Okay? Mesti kena ada perintah nafkah isteri selagi mana isteri tersebut tidak nusyus. Isteri yang tak layak dapat nafkah hanya isteri yang disabitkan nusyus sahaja. Tapi kalau isteri tak disabitkan nusyus, maka dia tetap akan ada satu perintah nafkah kepada dia. Kalau anda isteri, anda tak mau bercerai, tapi anda nak tuntut nafkah sahaja, so kita boleh filekan nafkah dan mahkamah tetap akan bagi perintah nafkah kepada kita ikut keperluan dan seimbang dengan pendapatan ataupun kemampuan suami.
So mau tak mau, suami ni memang akan diperintahkan, kena defend lah. So dia tetap ada peluang untuk defend. Seorang suami dia ada peluang untuk defend tentang kemampuan dia, tentang liability dia, tentang berapa dia punya tanggungjawab potongan setiap bulan, supaya mahkamah dapat buat keputusan yang adil. Tapi dia tak boleh sampai tahap, tak ada apa langsung, so mahkamah tak boleh bagi nafkah kepada isteri. Tak boleh. Selagi isteri tak disabit nusyuz, isteri tetap akan terima nafkah. Soalnya kita kena filekan dan tuntut di mahkamah sahaja. Muhammad Affan Rizki. Salam tuan, saya nak tanya, kalau isteri curang keluar dengan laki selalu dan sekarang file cerai alasan tak ada hati, macam mana nak bukti kat mahkamah tuan? Tak perlu bukti lah. Saya nak tanya, kalau isteri curang, ni nak tanya on behalf siapa ni? Okey, kalau tanya on behalf sebagai okey, saya jawab bagi sudut kalau seorang tu suami. Okey, kalau suami yang mana isteri filekan perceraian, isteri filekan cerai, dalam alasan perceraian tu dia kata tak ada hati ataupun tak sepahaman. So yang tu nama dia cerai cara baik. Tak kisahlah dia filekan cerai apa pun, tak kisahlah dia ada alasan yang tertentu ke, dia nak ada pasangan lain ke, dia nak kahwin lain ke, dia ada dia curang ke apa sebagainya. Mungkin seorang suami dia tahu kata isteri dia ni curang dan sebagainya, tapi isteri ni dia tak filekan benda lain, dia hanya filekan cerai cara baik dengan alasan tidak ada hati. So sebagai seorang suami, kalau anda terima saman yang macam tu, anda boleh nyatakan yang anda setuju untuk ceraikan ataupun anda tak setuju. Tetapi saya bagi tahu, untuk cerai cara baik, kalau suami cakap tak setuju sahaja, biasanya dia takkan boleh pergi jauh. Dia takkan boleh pergi jauh, sama ada suami tu tak hadir ataupun suami tu hadir tapi cakap tak setuju untuk ceraikan. Alright, tetapi biasanya mahkamah takkan minta bukti. Saya tak mau cerai isteri saya sebab isteri saya curang. Kalau kita cerita benda tu dekat dalam tuntutan section 47 cerai cara baik ni, biasanya mahkamah takkan ambil keterangan panjang. Sebab yang ni cerai cara baik. Cerai cara baik ni kita tak perlu pun nak berlawan. Tak perlu pun masuk kandang nak bercerita isteri saya ni bukan sebab tak ada hati, tapi dia curang. Dia ada lelaki lain, kekasih gelapku, contoh dia. So mahkamah tak akan dengar sangat. Sebab yang tu dia filekan cerai cara baik. So kalau kata suami, depends. Kalau kita rasa macam kita wajar lagi untuk nak mempertahankan, cuba pertahankan dan cuba untuk baikkan balik. Tapi kalau dah kata memang isteri ni dah tak ada hati, dah tak ada perasaan, dia pun dengan lelaki lain dan kita pun tahu dan sebagainya, kita lepas dengan cara yang baik. Tu je lah apa yang saya boleh cakap. Cuma lepas tu terpulang kepada kita. Kalau kita rasa macam kita nak lepas sahaja macam tu pun boleh, ataupun kita nak lepaskan dengan bersyarat pun boleh juga. Bersyarat tu syarat yang bersesuaian dengan hukum syarak jugalah. Contohnya setuju untuk lepas cara baik dengan syarat tidak ada tuntutan apa-apa selepas perceraian. Contohnya. So InsyaAllah mahkamah boleh benarkan perceraian tersebut dan mahkamah akan rekodkan dalam perintah. Yang ni saya jawab bagi pihak lelaki. Tapi kalau bagi pihak perempuan pula, alright, let's say lah, kalau kata perempuan ni, isteri ni, dia filekan perceraian, dia filekan perceraian section 47 dengan alasan kata tak ada hati dan tak sepahaman. Dia tengok suami kata, suami dia tak setuju. Saya tak setuju cerai sebab isteri ni curang, contoh dia. Biasanya sama. Isteri ni dia tak boleh nak buat apa-apa dah. Dia tak boleh nak paksa sebab kuasa talak ada pada suami. Jadi apa yang terbaiknya, dia mungkin kena tarik balik kes, tarik balik cerai section 47 tu, dan kita kena filekan fasah. Tapi katakanlah macam saya cakap tadi, kita filekan cerai section 47, isteri filekan section 47, suami ni tahu
kita bukan sekadar tak ada hati, tapi mungkin kita curang dengan lelaki lain. Contoh dia, kita dah tak ada hati dengan suami, kita ada hati dengan lelaki lain. So, kita pujuk, suami pun setuju untuk cerai cara baik. So, cerailah cara baik. Tak perlu pun nak cerita tentang ada lelaki lain ke dan sebagainya. Alright? Alasan untuk perceraian cukuplah. Kalau kata sekadar tak ada sepahaman pun dah memadai dah. Tak perlu nak cerita panjang-panjang. Cerita yang panjang-panjang pasal curang sebagainya ni, dia relevan dalam kes fasah sahaja. Okay, dalam kes fasah saja. Kalau nak cerai cara tebus talak pun tu tak perlu pun nak cerita pasal hal gaduh dan sebagainya. Okay. Ijah ZB. Salam tuan, Waalaikumsalam. Jika masih dalam proses bercerai, adakah pasangan berhak untuk membuat tuntutan harta? Contohnya minta pasangan menjual sebahagian harta untuk kegunaan peribadinya, sedangkan harta tersebut 100% pasangan yang mengeluarkan modal. Terima kasih. Cerita ni harta sepencarian lah. Okay. So, untuk harta sepencarian, okay. Untuk memfailkan kes harta sepencarian, kebanyakan mahkamah menetapkan untuk berlaku perceraian terlebih dahulu. Okey, mesti berlaku perceraian. Dia berbeza dengan kes hak jagaan anak. Okay? Kalau kes hak jagaan anak, seseorang ibu, boleh failkan kes hak jagaan anak walaupun tak berlaku perceraian, tapi dalam proses perceraian. Maksudnya dah ada fail kes cerai. Sebab dalam kes jagaan anak ni, dalam proses cerai, dia mungkin ada perebutan. So, kita boleh failkan hak jagaan anak. Okay, tetapi syarat dia ada kes perceraian sedang berjalan. Tapi kalau untuk kes harta sepencarian, pada pemerhatian dan juga praktis saya, biasanya kes harta sepencarian hanya boleh difailkan selepas dah disahkan bercerai dan selepas dah ada surat cerai. Okay, maksudnya kena ada berlaku perceraian. Alright? Sebab syarat untuk tuntut harta sepencarian ada 3. Okay? Salah satu daripada 3 ni, iaitu mesti telah berlaku perceraian. Okay? Maksudnya dah ada sijil cerai. Atau yang keduanya, mesti berlaku poligami yang disahkan. Maksudnya mahkamah dah sahkan poligami. Okay? So kalau kata suami berpoligami, ada suami yang nikah kat Siam, tak balik Malaysia, tak buat pengesahan, so tak boleh lagi. Dia mesti disahkan dulu berpoligami oleh mahkamah syariah, so baru boleh buat tuntutan atas pencarian. Ni yang kedua. Atau yang ketiganya, berlaku kematian. Alright? Pasangan berlaku kematian, sama ada suami ataupun isteri. So berlaku kematian, jadi orang yang hidup dia boleh buat tuntutan harta pencarian. Okay, so jawapan untuk yang ni, dia mesti telah berlaku perceraian. Dia tak boleh dalam proses cerai. Okay, jadi apa yang boleh saya katakan, kita tak boleh minta pasangan jual macam tu saja sehingga dah disahkan berlaku perceraian, barulah kita boleh buat tuntutan yang kita minta ni, iaitu harta pencarian. Walaupun mungkin suami yang contribute 100% pembelian rumah, contoh dia, once berlaku perceraian, asalkan rumah tu dibeli dalam tempoh perkahwinan, isteri berhak untuk tuntut rumah tersebut walaupun dia tak buat keluar duit. Okay? Walaupun isteri tak buat keluar duit, tapi dia boleh nyatakan tentang sumbangan tak langsung dia. Apa sumbangan tak langsung dia dalam pembelian harta tersebut. Okey. Mari saya letak dodol lah. Penat ni. Susah je. Dodol. Dodol pekan abu. Erek Desor, isteri saya keluar rumah, dia nak minta taklid. Betul kan, bunyi macam Kelantan kan? Tapi saya tak tahu apa soalan dia.
Biunsuk urat keting. Nombor 1 biunsuk. My bos saya belanja. Apa ada hal di kepala batas? Oh, ni yang tepi jalan tu kan? Jalan dekat Jalan Tikam Batu tu kan? Jalan Tikam Batu lah. Kan? Betul tak? Kalau salah silap, kalau saya silap, sorry. Tapi kalau saya betul, bagi tahu. Betul tak? Kalau saya ingat, saya jalan yang Tikam Batu nak mengalir kepala batas ke Sungai Petani tu lah kan? Kalau betul yang tu, nanti tengoklah saya main. Saya bagi tahu. Saya nak jumpa Puan Kausar Abdul Hamid. Katanya nak belanja saya surat keting. Iman Maisarah nak tanya Tuan Fahmi, kalau keputusan JKP di Pejabat Agama dah proceed ke mahkamah agar berdamai, boleh ke saya nak ubah semula? Boleh ubah semula? Macam mana tu ubah semula? Maksudnya nak tak jadi berdamai, nak teruskan lagi dengan kes kan? Saya percaya selagi kes masih ada di mahkamah, okay, maksudnya selagi kes tu tak ditutup, okay, tak dibuang, kes tu masih ada. Okay? Sebab kalau JKP hanya maklum macam tu saja kepada mahkamah, saya percaya dia belum lagi ditutup. Okay? Hanya bila ketika mahkamah dah sebut kata kes dah dibuang ke, ditutup atas sebab perdamaian ke, so kalau dah ditutup ke dibuang ke tu, jadi maka dah tak ada. Okay, tapi kalau belum lagi sebut benda tu semua, saya percaya dia masih ada lagi dan kita boleh tanya kepada mahkamah. Okay, jadi jawapan pada saya lah. Kamal Anita, tuan, boleh saya tanya soalan sebab sekarang rumah tangga saya ada masalah. Ni saya buat klinik ni, apa jangan duk tanya soalan macam ni. Memang untuk tanya soalan saja, jangan rugi peluang ni. Okay, jangan rugi peluang tanya soalan macam ni, nanti orang lain tak ada soalan. Syamsida Razak, salam tuan, Waalaikumsalam. Saya nak tanya macam mana nak tahu kadar sepatutnya tuntutan nafkah untuk anak, ada panduan tak? Tak ada panduan. Okay? Kita buat andaian. Kita buat kiraan kita sendiri. Okay? Cuma ikut kewajaran. Okay? Ikut kewajaran. Wajar ke lagi kalau kata seorang anak makan satu hari RM5? Contoh. Pelik. Wajar tak? RM5 satu hari makan RM5 kali dengan 30 hari sebulan. 50 kali 5 kali 30 baru dia ada 100.5. RM150 sebulan. Wajar tak sekarang ni RM150 untuk seorang sebulan? Saya tanya sendiri, kan? Kita jawab sendiri. Kalau saya personally, saya kata tak wajar. Alright? Sebab kalau anak yang umur dia dah boleh makan nasi semua tu, mustahil lah 150. Banduan penjara pun RM15 satu hari. Okay? RM15 satu hari kerajaan Malaysia peruntukkan. Dia paling basic lah kiraan dia. RM15 kali dengan 30 bersamaan dengan RM450 satu hari. Ini orang yang makan nasi. Okay, orang yang makan nasi. Kita kira sendiri. Kita lebih mengenali anak kita. Setiap anak, okay, ni kalau saya cerita yang makan, yang mungkin normal, yang mungkin tak ada isu. Kalau cerita anak kecil pula, dia mungkin cerita tentang susu. Susu ni nafkah, ya, nafkah wajib. Nak kena bagi untuk anak yang masih menyusu. Susu budak ni, ya, ada susu lembu. Kalau budak tak sesuai susu lembu, dia kena sesuai susu kambing. Kena beli susu kambing. Ada budak yang dia, kita panggil apa, yang itulah allergic semua tu kan. Dia tak boleh susu lembu, dia tak boleh susu kambing. Dia nak kena pakai minum susu soya. Kena. Jadi setiap anak mungkin berbeza. Ada susu lembu, ada anak susu kambing, ada anak susu soya. Kita kena tengok kewajaran. Okay? Kena tengok kesesuaian. Anak kita ni sesuai yang macam mana. Alright, so panduan saya, kalau kita nak buat kiraan nafkah anak, kira bulanan. Setiap anak spesifikkan. Okay, anak kita yang first, nama apa, okay, apa, biasanya dia makan apa sebagainya. So kita roughly. Yang penting nafkah anak, make sure kita kira yang daruriat, okay? Benda yang berbentuk keperluan. Iaitu nafkah ni makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. So
nafkah anak yang tu. Untuk anak yang kedua kita perincikan. So bulanan kita perincikan dan kemudian tahunan. Okay. Anak yang pertama sekolah. Sekolah dia ada perbelanjaan awal persekolahan. Okay. Anak kedua belum sekolah lagi. So kita tak perlu masukkan bab sekolah. So yang tu lah kita kena buat perincian. Untuk bantu dan memudahkan peguam untuk membuat tuntutan di mahkamah. Okay. Nurhana, suami kata kalau tak ada kepercayaan boleh buat keputusan berpisah. Saya cuma nak dia jujur tu saja. Tapi dia sanggup jalan berpisah, boleh saya saman suami tak? Sebab dulu kalau nak ajak kahwin dah semua orang tahu dah saya kahwin lain. Dia nak bubar pula dah. Bubar pula. Boleh saya dapat nafkah iddah mut'ah dan ingatkan ada mut'ah saya. Ya Allah, apa benda ni? Kalau nak tanya soalan pun boleh pun panjang-panjang. Cuma boleh tak kalau ada koma? Saya tak tahu nak berhenti kat mana ni. Dia tak putih ni, saya pun pening. Dah semua orang tahu dah saya kahwin lain. Dia nak bubar pula. Boleh saya dapat nafkah iddah mut'ah dan alright. Kalau suami yang filekan cerai, kalau suami yang sungguh-sungguh nak bercerai, selepas dah berlaku perceraian, seorang isteri ataupun bekas isteri, dia boleh buat tuntutan nafkah iddah. Okay, nafkah iddah, dia boleh tuntut mut'ah, dia boleh tuntut nafkah tertunggak, dia boleh tuntut harta sepencarian. Okay, kalau ada hutang, dia boleh tuntut hutang dalam perkahwinan. Kalau ada anak, berebut anak, boleh tuntut hak jagaan anak. Okay, anak duduk dengan kita tak dapat nafkah anak, boleh tuntut nafkah anak. So, banyak tuntutan. Okay? So, dalam kes yang berkaitan dengan suami yang nak sungguh-sungguh berlaku cerai, nak bercerai, jadi suami yang filekan everything, isteri tak mau. So, mahkamah mungkin akan tetap kata teruskan untuk bercerai sebab kuasa talak ada pada suami. Jadi, kita tak boleh nak halang. Jadi, kalau mahkamah benarkan, after that, selepas dah berlaku, dah habis dah iddah sebagainya, tuntutlah tu. Tuntutlah nafkah iddah, mut'ah, nafkah tunggak, atas pencarian, semua nak tuntut. Okey. Dapat, insya-Allah dapat. Kalau kita layak. Alright. So, nak tahu layak tak layak, dapatkan nasihat peguam kita. Berapa yang kita layak tak? Fatihah Azmi. Ui, tulisan besar ni saya risau. Macam orang jerkah. Tuan, salah ke kalau kita tak tuntut nafkah? Cuba huruf besar ni saya kena ikut suara macam tu lah. Tuan, salah ke kalau kita tak tuntut nafkah? Tak salah. Tak salah. Okay. Nafkah ni, kalau kata isteri, dia hak anda. Alright? Dia hak seorang isteri. Maksud hak ni, kalau kita nak, kita ambil. Kita berhak untuk dapat. Tapi kalau kata, contoh isteri kata, tak apalah bang, saya tahu abang tak berkemampuan, cukuplah sekadar abang menerima saya sebagai seorang isteri. Contoh. Okay, contoh sweet kan? So, si suami pun kata, betul ke ni? Abang hanya boleh sediakan rumah saja. Tapi makan, minum semua ni boleh tak kalau awak tanggung di sini? Tak apa bang, tak kisah. Contohnya. Okay. So, yang tu hak dia untuk dia menolak. Terpulang. Sebab yang tu hak. Okay. Tapi kalau katalah, dia tak dapat, tapi dia berhak, maka dia boleh buat tuntutan. Tuntutan terus pada suami dulu. Kalau suami tak bagi, baru boleh tuntut kepada mahkamah. Untuk mahkamah perintahkan suami tu. Okay. Untuk anak pula, bab anak, nafkah anak wajib. Okay. Anak, kita tak boleh kata yang tu hak anak. Kalau anak tak mau boleh itu. Mungkin anak tu, kalau dia kata anak ni umur dah 18 tahun ke 19 tahun ke, contoh dia dah besar, dia tak kisah pun kalau kata tak dapat nafkah. Dia kata dia mungkin sebab dia dah bekerja kan, so dia tak boleh dapat dalam nafkah, dia boleh tanggung nafkah dia sendiri. Itu contoh dia. So dia berhak untuk tolak. Okey. Tetapi kalau anak ni masih lagi kecil dan masih lagi sekolah contohnya, dan dia perlukan nafkah daripada seorang bapa, hak dia untuk dapat nafkah tetap dia ada hak.
Okay. Sukarlah untuk saya kata anak ni nak tolak. Tapi mungkin mak boleh kata tak apalah, dah ayah tak boleh tanggung, biar mak yang tanggung. Tu je. Tu contohnya. Okay. Nafkah ni hak. Hak ni maksudnya ikut suka lah. Macam orang ni nak mengundi kan, hak yang orang Johor ni kan. So kita ada hak untuk mengundi. Maksudnya siapa yang berdaftar, kita boleh mengundi. Okay. Hak anda untuk turun mengundi. Walaupun kita berdaftar, kita boleh mengundi. Kalau kita tak mau turun mengundi pun, yang tu hak kita. Okay. Tu contoh dah. Puan ni kita bagi contoh sikit. Aslina Azrin Aksan. Soalan, sekiranya suami berniat untuk menceraikan isteri. Boleh? Kira apa dah? Oh, sikit lagi. Aslina Azrin Aksan, sekiranya suami berniat untuk menceraikan isteri yang sedang hamil, apa hak isteri yang ceraikan itu dari segi emosi pun? Ada pula hak isteri dari segi ni. Okey, saya boleh kata kejam kan, saya faham. Tak patutlah kan cerai isteri dalam keadaan hamil. Kalau kata pergi ke mahkamah pun, nak bercerai cara baik di mahkamah pun, mahkamah akan tanya dulu, hari ni suci ke, period ke, sedang mengandung ke, kan? So kalau kata saya sedang mengandung, biasanya mahkamah tak akan benarkan. Mahkamah akan kata balik dulu. Nanti lepas dah bersalin nanti ni datang balik, mahu cerai. Okay? Tapi kalau dah berlaku perceraian tu luar mahkamah, contoh dia, so mungkin cerai tersebut boleh jadi sah kalau kata cukup rukunnya, cukup syaratnya, insya-Allah boleh jadi sah lepas cerai tersebut. Cuma zalim lah kan, isteri sedang pregnant, ceraikan isteri dalam keadaan pregnant. So kita menzalimi keadaan tersebut. Apa yang boleh bekas isteri tu tuntut adalah dia boleh tuntut mut'ah. Dia berhak untuk dapat mut'ah dan dia berhak untuk tuntut nafkah iddah juga. Sama je macam orang lain kalau kata berlaku perceraian pun. Okay. Fatin Hamdan, bekas suami dah kahwin lain tapi saya belum tuntut lagi harta pencarian macam rumah dan barang-barang terperabot yang dibeli masa dalam perkahwinan. Boleh lagi ke saya tuntut? Isteri baru dia ada hak ke atas harta-harta tersebut. Okey, dah macam tadi saya cakap, inilah antara sebab dia kenapa saya kata once sahaja berlaku perceraian, benda yang perlu segera selesaikan adalah harta pencarian. Kalau tidak, biarkan dan terus biarkan, maka kita akan tengoklah bekas suami kahwin lain dan kemudian ada wanita lain ataupun isteri baru duduk kat rumah tersebut, mungkin dah lama sebagainya. Yang tu tak jadi isu. Okey. Kita masih lagi boleh tuntut atas pencarian. Masih boleh. Boleh tuntut atas pencarian. Asalkan rumah tu masih ada. Rumah tu masih lagi wujud. Atas nama suami. Kalau rumah tu wujud tapi rumah tu rupa-rupanya atas nama bapa mertua atau rumah datuk atau rumah orang lain, so kita tak boleh tuntut. So maksudnya yang tu kita menumpang, rupanya perkahwinan dulu tu rupanya bukan rumah kita, rumah orang lain. Harta pencarian mesti atas nama suami tersebut. So kalau rumah tu masih ada lagi dan masih atas nama bekas suami, maka kita boleh buat tuntutan tu. Sama macam perabot-perabot. Perabot pun boleh jadi tuntutan harta pencarian. Masih boleh namakan. Pada saya, nasihat saya kalau nak buat tuntutan harta pencarian, buat segera dan tuntut barang-barang yang ada nilai yang tinggi lah. Ni kalau nak tuntut ni, contoh lah kan, jam saya hak cokiang ni. Ni harta pencarian contoh dia. Nak tuntut harta Allah berapa ringgit sangat ni, macam tu lah. Tak berbaloi. Melainkan jam ni jam Rolex ke kan. Nak tuntut atas pencarian jam Rolex. Ni bukan Rolex lah. So okey lah kan, berbaloi lah sikit. Right? So tuntut benda yang berbaloi nak jadi tuntutan atas pencarian pun. Rumah, kereta, tanah. Perabot. Perabot boleh juga. Ada 5. Siti Mariam alias, Assalamualaikum.
Salam. Suami dah meninggal 3 tahun. Suami semua harta telah selesai diuruskan. Alhamdulillah. Nak tahu apakah barang kemas yang telah diberi suami semasa hayatnya kepada isteri perlu dibahagi juga. Banyak antara barang kemas adalah hadiah daripada arwah suami kepada saya. Antaranya hadiah birthday, anniversary dan melahirkan anak. Thank you. Jawapan saya adalah yang tu adalah hadiah. Yang tu adalah milik isteri 100%. Okey? Milik isteri 100%. Dan pada saya dia tak perlu dibahagikan secara faraid kalau memang suami ada beri barang-barang kemas tersebut kepada kita. Okey, macam hadiah birthday ke, anniversary ke, melahirkan anak ke. Okey, dia bagi kita ni hadiah untuk awak. So yang tu hadiah milik kita. Hadiah dalam bab muamalat, kalau kita bagi tu, dia dah jadi milik orang tersebut. Dia diberi atas dasar kasih sayang, atas dasar menghargai. Tu hadiah kan. Same kind of hibah juga, right? Hibah pun macam tu juga, pemberian atas kasih sayang. Okay, so kita contoh kita menghibahkan, contoh kita ambil takaful, kita ada buat hibah kepada isteri. Andai kata berlaku kematian, dia dapat berapa? 500,000, 1 juta contohnya. Okay, so yang tu hadiah. Dia memang dia tak boleh pergi tempat orang lain sebab dia dituju terus kepada orang tu. Okay, sama macam ni. Kita kalau kata bagi hadiah tu, kita dah bagi dah terus. Okay, kita dah tak boleh kata hadiah ni akan ditarik balik. Kalau kata nanti saya meninggal, dia akan jadi pusaka. Tak boleh. Okay, hadiah once dah bagi, dia dah bagi dah. Tapi yang mana yang dikira sebagai pusaka adalah yang masih lagi milik si mati. Maksudnya contoh dalam masa meninggal tu, barang kemas tu milik suami. Suami mungkinlah bukan barang kemas, logik sikit. Dia simpan dinar emas contohnya. Simpan jongkong emas ke. So milik suami. Jadi yang tu adalah barang pusaka. Harta pusaka. Maksud pusaka ni, siapa yang layak terima sebagai waris, maka mereka akan layak untuk terima. Contohnya anak-anak, isteri, adik-beradik, mak, bapa. Okay, tengok. So jawapan saya, kalau kata dah bagi, maka yang tu tak dikira sebagai pusaka. Siti Idrus, tuan, jika anak lelaki nafkah anak dibayar sehingga umur berapa ya kalau ikut mahkamah? Kalau kita tuntut nafkah anak yang masih belum boleh tuntut sendiri sampai umur 18 tahun. Once saja anak tu dah masuk 18 tahun, bapa masih lagi kena tanggung. Cuma syarat dia anak tu mesti masih lagi sedang belajar sehingga anak ni degree lah. Okay? Yang mana buat full time, yang masih kena belajar, so dia kena ditanggung nafkah. Okay, tanggung makan minum lah especially. Alright, so kalau umur 18 tahun, bapa tak bagi nafkah, ibu dah tak boleh buat tuntutan dah. Okay, anak tu sendiri kena buat tuntutan kepada bapa dia. Okay, kalau bapa dia tak bagi, minta cara baik tak bagi, maka anak tu kena naik mahkamah dan filekan tuntutan nafkah diri di mahkamah syariah. Nafkah dia sendirilah. Dia tak boleh dikira nafkah anak, nafkah diri dia. Diri dia sebagai seorang anak yang sah, dia nak tuntut nafkah kepada bapaknya, bapa kandungnya. Okey? Cahaya Azwani Razman. Assalamualaikum tuan, saya masih dalam proses bicara nafkah. Suami saya dah bagi tahu saya yang dia takkan laksanakan perintah nafkah. Oh, okey. Tapi depan Tuan Hakim dia cakap setuju. Apa yang perlu saya lakukannya? Saya ada peguam. Kalau dia setuju, maksudnya kalau ada perintah, dia takkan laksana. Suami saya ada beritahu. Tapi dalam proses bicara kan. Okey, so kalau kata dia bersetuju, maksudnya boleh ada perintah dalam perintah persetujuan lah terhadap nafkah kan. Jadi once dah ada perintah, okay, once dah ada perintah, setiap orang yang ada perintah dia kena ikut.
Dia tak boleh kata, oh saya tak boleh lah, saya malas nak ikut perintah bulan ni. Bulan depan lah. Tak boleh. Okay, dia akan boleh, kalau kita sengaja melanggari perintah macam tu, dia boleh dianggap sebagai kita menghina perintah mahkamah. Okay, kalau bab nafkah tak dibayar, ada perintah, dia boleh dikira nafkah tertunggak. Dia kira sebagai hutang tau. So kita kalau kata ada hutang dan sebagainya tunggakan, jadi kalau kita sengaja tak mau bayar, melanggari perintah, kita dikira sebagai menghina perintah mahkamah. Jangan main-main bila menghina perintah mahkamah ni. Okay. Alright. Elok pukul 10 suku. Okay, thank you so much. Cukuplah 1 jam 15 minit saya live ni. Saya pun nak berehat. Penat weh. Hari ni saya dekat Kubang Pasu. Kemudian pi Alok Start pula. Lepas Alok Start, talak tembak terus sampai ke Nibong Tebal pula petang. Penat oh. Kemudian balik main Sungai Petani pula. Okay. So saya nak berehat pula sekarang ni. Thank you so much kepada anda semua yang join live saya pada malam ni. Yang bertanyakan soalan, saya mengucapkan terima kasih. Dan siapa yang bagi star kepada saya, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Semoga jawapan-jawapan ini memberikan anda satu gambaran, satu jawapan yang lebih baik untuk anda. Dan kalau kata ada yang kurang tu, semua tu datang daripada diri saya sendiri. Kelemahan, kekurangan, semua tu datang daripada saya, Fahmi Ramli. Dan kalau yang baik tu semua datang daripada Allah SWT. Saya tidak niat lain, saya hanya niat saya untuk bantu anda bantu anda memahami dan mengetahui situasi. Kalau kata persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang perlu kepada anda dan saya mampu jawab, alhamdulillah. Kalau saya tak mampu jawab, saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita akan cuba baiki dari semasa ke semasa. Okay, thank you so much. Pada siapa yang dah share dan sebagainya, I love you all. Okay, itu saja. Selamat malam. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.